رجال هيا بالجهاد هيا هيا يا رجال هيا بالكفاح هيا هيا يا رجال هيا بالجهاد هيا هيا يا رجال هيا بالكفاح هيا هيا يا رجال هيا بالجهاد هيا هيا يا رجال هيا بالكفاح هيا هيا يا رجال Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita berkumpul pada malam ini di Masjid Proton untuk mengikuti forum. Sebelum itu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Pengerusi Masjid Proton dan Tuan Nazir dan semua yang berusaha untuk menjayakan forum kali ini. Sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah, syukur Alhamdulillah pada malam ini kita mendapat kesempatan untuk bertemu, mendengar dan mendapat nasihat daripada tokoh-tokoh masyarakat seperti yang berada di hadapan kita pada ini. 2 hari yang lepas kita baru saja menyambut hari kemerdekaan. Jadi tuan-tuan, ada juga di kalangan masyarakat Islam di dalam dunia ini masih belum merdeka. Tuan-tuan, sesi forum kita akan bermula selama 2 sesi. Forum para panelis, seluruh pengerusi dan ahli jawatankuasa Masjid Proton, para pemimpin masyarakat, pihak berkuasa, pihak keselamatan, para ibu bapa muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Pertama ni saya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun tak sangka sambutan daripada masyarakat di sini. Nampak tadi masa sebelum maghrib tak berapa nak ada orang, kerusi banyak daripada orang, dan kemudian ni bila lepas isyak tu tadi tengok, lepas maghrib tengok ramai sikit dah. Lepas tu bila dah buat tayangan skrin tu tadi, lagi ramai pula datang. Jadi selama ni surau masjid kita guna daya penarik kita sembelih kambing ke, buat nasi biryani, nasi minyak, itu trend lama lah, kena ubah nampaknya. Tu dia nak skrin. Sebab itu pada kali ni saya ni biasa berforum banyak dah. Forum dengan orang tokoh ulama, forum dengan orang-orang akademik, profesor, media, doktor, macam-macam, pemimpin-pemimpin masyarakat, pihak berkuasa, polis, jais, jawi, macam-macam. Tapi kali ini itu hari saya forum pula dengan Bonzo, kaki pukul, gangster. Lepas tu sekarang ni kita nak forum dengan artis-artis pula, sebab orang top Sumawi sekarang jadi orang top Mawi. Jadi kita pun nak bawa pengalaman-pengalaman mereka yang mahir dalam bidang seni untuk kita berkongsi. Apakah bidang seni ini boleh digunakan untuk membangunkan iman, membangunkan akidah, membangunkan Islam, ataupun seperti mana yang kita lihat hari ini, memang seni itu jahat, merosakkan budak-budak kita, menghancurkan akhlak anak-anak kita. Itu yang selalu kita pandang. Jadi sebab itu kali ini kita panggil pula orang yang hebat, yang dulu ahli setan, sekarang ni alhamdulillah dah setan tak ada dah, tinggal Ali dah, ya. Dan kemudiannya Ustaz Zul pun dia pun dulu hebat-hebat jugalah. Saya pun selalu tengok nasyid dia lah, tengok apa kat Subhan bernasyid ni, kadang-kadang tu tengok iya ke, bila dengar tu merdu pula suara dia, begitu, ya. Lepas tu tengok pula dia berzikir, mengalungkan zikir dia, pilu pula hati kita. Jadi nak tunjukkan bahawa bila kita buat munajat merdeka baru-baru ni, ya, lepas saja kita bersolat berjemaah dipimpin oleh Tuan Imam, tiba-tiba Tuan Imam Masjid KLCC pergi menyanyi pula, bernasyid pula. Rupanya Tuan Imam kita ni vokal kepada kumpulan Wadi Al-Jadid. Dia begitu sekarang ni. Jadi dakwah dia, Tuan Imam bukan hanya merdu di saf sana saja, ya, tetapi Tuan Imam boleh berdakwah. Tu dia hebat dia. Sebab itu hari ini kita bawa suasana pendekatan baru untuk menarik generasi ataupun anak-anak muda dan masyarakat kita khususnya. Sebab kalau masjid tak guna pendekatan yang baru, maka takut lama itulah, maknanya hak duduk kat masjid dengan kuliah tu muka yang sama dan kumpulan-kumpulan expired, maknanya golongan-golongan pencen yang dah nak menunggu dah masa subsidi belaka. Itu dia, orang muda tak ke mana, makcik-makcik tak ke mana, golongan-golongan hal lain tu tak ke mana. Seolah-olahnya Masjid Proton ni hanya ada 2 saf saja jemaah dia. Tu dia. Jadi alhamdulillah dengan kita bergabung bersama pada malam ini, kita dapat mengumpulkan jumlah anak-anak yang ramai, termasuk anak-anak yang smackdown di atas sana sekarang. Tak apa, bagi dia.
Sebab saya masa kecil-kecil dulu begitulah. Bila orang berceramah kita smack down kat sana. Tak apalah. Ada roh aura dia dapat jugalah. InsyaAllah. Baik. Muslimin muslimat sekalian, apa yang ditanyakan oleh pengurusi tadi berkaitan dengan kemerdekaan negara. Kita sudah menyambut 48 tahun kita dah merdeka, ya. Tahun 57, sekarang tahun 2005. Maknanya 48 tahun kita telah mencapai kemerdekaan negara. Yang menjadi persoalan, adakah kemerdekaan yang kita capai ini dapat dikecapi dalam erti kata yang sebenar, yakni kemerdekaan zahir dan batin. Tu dia. Ya, kalau orang kahwin tu tanggungjawab dia zahir dan batin. Dia kalau beri tanggungjawab zahir, maknanya kena beri makan isteri dia, kena siapkan pakaian untuk anak isteri dia, ya, kena siapkan rumah, ya, siapkan kenderaan dan macam-macam lagi keperluan zahir. Ya, dan keperluan batin dia kena beri pula. Dia kena tidur dengan isteri dia, ya, kena reti lah buat projek. Itu kena belajar juga. Ni pakai aku tengok kau tengok aku sampai pukul 5 pagi apa hal? Itu pun tak kena juga. Itu kalau isteri tu, kalau isteri ramai pula, lagi kena bagi-bagi masa pula, kena adil pula. Itu nak menunjukkan bahawa Islam tu cukup indah. Dia gabung tu hak zahir dan batin. Tetapi cara celupan yang diatur dalam kita menyambut merdeka hari ni dah jadi lain. Jadi kita ni memang zahir kita memang hebat. Pakainya buat kata apa Haji Azmi tadi, branded seluar dalam pun branded mana zahir tu hebat lah. Tubuh badan taf-taf ya, macam Hulk Hogan semua. Badan sehat-sehat kata ya. Jadi semua sehat. Lepas itu bangunkan bangunan yang tinggi, bangunkan teknologi yang tinggi, bangun canggih lah. Kalau kita tengok negara kita boleh challenge lah. Dulu saya selalu ikut pemimpin-pemimpin yang cakap, dia kata dulu kita tak pernah fikir besi buruk boleh naik ke langit, dia kata. Hari ni cuba tengok kapal terbang, besi tu dia kata naik ke langit, dia kata. Itu hujah dia selalu gunalah dalam menceritakan tentang pembangunan teknologi, pembangunan sains. Memang kita maju. Kita pakai cantik-cantik datang ke surau, mana ada pakai seluar spender datang ke surau. Tetapi orang yang datang ke konsert Mawi banyak yang pakai seluar spender. Ini masalah dia. Banyak yang tak cukup pakaian. Jadi menggambarkan bahawa kita ini ada isteri yang cantik, tapi kita dah berikan kereta yang cantik, berikan rumah yang cantik, berikan barang-barang kemas yang cantik, cukup cantik dah luarannya. Tiba-tiba kita tak reti bab-bab hak menyempurnakan tanggungjawab yang batin. Maksudnya kita mati pucuk, tuan-tuan. Jadi bila kita mati pucuk, aku tengok engkau, kau tengok aku tengok engkau, kita nak buat apa ni? Kita nak buat apa? Jadi tak tahu nyudahnya, tuan-tuan. Lah tutup bomoh dah jumpa, tak selesai masalah. Jadi nak ceritakan bahawa pembangunan yang hanya luaran saja nampak cantik, tetapi hakikat yang berlaku kepada kerosakan akhlak dan moral anak-anak pada hari ini semakin teruk. Setelah kita 48 tahun merdeka, itulah perumpamaan yang saya boleh bagi. Seorang yang dapat isteri cantik, dia bagi barang kemas, pakaian yang cantik, tiba-tiba dia tak boleh beri tanggungjawab nafkah batin yang cantik. Tu dia, tuan-tuan. Jadi hari ni bila token ubat, orang jual ubat cerita ini ubat mati pucuk, ini boleh power sekian-sekian, kita ketawa tengok, tuan-tuan. Tapi dalam diam-diam, betul juga, pergi cari tu. Dalam diam-diam, sebab benda tu malu, tuan-tuan. Tetapi benda ini kena cerita terus terang. Sebab kalau kita tak singkapkan, samalah seperti pemerintah kita hari ini. Kita ada penagih dadah selepas 48 tahun kita merdeka. Bukan seorang, bukan 100, bukan 200, bukan 1000, bukan 2000, 1 juta lebih penagih dadah setelah 48 tahun kita merdeka. Itu pencapaian. Saya nak sebut pencapaian batin tu tadi. Pencapaian luaran tu memang lawa sungguh lah. Gitu. Pencapaian hak batin, hak yang kita perlu sempurnakan hak dalam tu. Ya. Yang keduanya, kita cuba tengok kalau dulu zaman merdeka, dulu sebelum merdeka, kita tak pernah tengok anak-anak gadis kita berpakaian tak senonoh. Ya, pakai baju kurung, baju kebaya, cantik pakai nampak pada waktu tu. Ya. Sebab itu cerita-cerita P. Ramlee dulu banyak mendidik kita tentang budaya hidup orang Melayu. Tu dia. Kita tak bangga dengan barat. Walaupun cerita TV hitam putih. Tetapi ada nilai-nilai membentuk kepada kita cinta kepada budaya bangsa Melayu, budaya agama tok nenek moyang kita. Itu kita asal usul kita. Tetapi hari ini tak ada dah, tuan-tuan. Kita tengok pakaian, Masya Allah. Kita tengok pakaian, ya. Pakaian hari ini yang disebut tadi pakaian pusat Islam, ya.
Terlalu berlambak-lambak. Ya, kita pergi Malam Merdeka baru ni, pergi Bukit Bintang. Saya kira tahun ni kira puas hati sungguhlah. Sebab tahun baru lepas saya kena masuk dalam lokap. Sebab apa? Sebab saya bawa dengan 20 sukarelawan saya pergi tegur budak-budak buat maksiat, minum arak di Bukit Bintang. Tiba-tiba saya ditangkap oleh D7 IPK Kuala Lumpur, sumbat dalam terak, masuk dalam lokap semua. Sampai pagi saya kena lanyak di polis. Ya, kerana nak cegah maksiat saya kena tangkap. Itulah saya keluarkan saya punya VCD yang top, iaitu Islam Hadari, aku kena gari. Tu dia tuan-tuan. Tu nak cerita nak cegah maksiat ni masuk lokap, kena lanyak dalam tahanan dulu. Ya, jadi bila sampai tahun ni saya kira nak buat secara rasmi. Saya dah tak nak lagi dah buat main-main. Jadi kita buat seminar amal ma'ruf nahi munkar, kita panggil pihak Jawi, panggil polis Bukit Aman. Alhamdulillah Bukit Aman turun tadi yang buat statement tadi. Polis Bukit Aman turun. Dan kemudiannya kita gunakan channel-channel kita melalui pihak polis Jawi, Jais ni, kita minta kebenaran rasmi untuk kita beroperasi pada Malam Merdeka 2005 ini dengan melaksanakan satu program yang dipanggil Operasi Masih Ada Yang Sayang. Jadi kita edarkan flyers. Ya, jauhilah maksiat. Sayangilah ibu ayah, sayangilah agama anda, jauhilah diri anda daripada azab api neraka Allah. Kita beri. Lepas tu kita beri pelak belakang dia ni. Sekiranya anda ingin bertobat, ingin balik pada Tuhan, ya, mungkin dalam ramai-ramai itu ada yang nak balik pada Tuhan, tapi dia tak tahu. Sebab dia tak datang ke masjid macam ni. Dia tak pergi duduk belonggok tepi tu. Tu kira belonggok tepi tu, kira okey dah tu. Tu tuan-tuan. Kalau dia suruh sana tu jangan harap lah. Kalau kena pula dia kena naik dengan rempit, mak rempit, minah rempit ni lagi dahsyat tuan-tuan. Saya malas nak cerita banyak benda tu, nanti jadi cerita blue tau, cerita blue, cerita otak tak betul. Saya tak nak cerita banyak-banyak. Saya boleh ceritakan bahawa itu yang saya tunjuk tadi, jenuh dah menapis. Ya, jenuh dah kita menyunting. Sebab kita menyunting, kita shoot sendiri, kita pergi ambil sendiri, kita pergi buat operasi sendiri, baru kita tunjuk kat orang. Kita bukan ambil daripada bahan orang, tapi kita tunjuk kat orang. Tapi kita ambil bahan kita sendiri. Itu yang kita buat tadi di Bandar Baru Bangi, Taman Tasik Cempaka. Budak-budak pakai tudung, tapi kepala dia celah kangkang lelaki. Siang-siang buta di Taman Tasik Cempaka, Bandar Baru Bangi, dekat pejabat tanah. Pelajar-pelajar UKM berlambak. Budak-budak sekolah berlambak, melakukan seks oral siang-siang buta. Tu yang kita tapis, habis dah potong tu, cutting habis tu. Nak boleh tunjuk kepada tuan-tuan tu yang berzina, yang main projek dalam kereta. Tu 300 pasang lebih dalam setahun yang kita dapat buat cegahan maksiat. Itu dia tuan-tuan. Sebab itu kalau saya tunjukkan tuan-tuan yang tak cutting, tuan-tuan tengok ni, ni dia CD dia. Maksiat Bandar Baru Bangi. Ni saya boleh tunjukkan. Tu belum kita tunjuk maksiat Lubuk Tupah. Kena VCD Lubuk Tupah lagi terbuntang tuan-tuan tengok. Sebab Lubuk Tupah lagi gila. Budak perempuan pakai tudung cantik-cantik, habis kena balon celah-celah batu. Gila punya cerita. Tu tuan-tuan. Ya, saya nak ceritakan hari ni, manusia hari ni macam binatang. Dah tak ada nilai langsung takut pada Tuhan. Walaupun belajar agama, tak boleh harap ilmu saja tuan-tuan. Kalau jati diri keimanan tak dibina. Kita berjumpa pernah cegah maksiat baru ni dekat Bukit Permai, Ampang. Budak tengah kapuk, pakai tudung, duduk pula fakulti pengajian universiti, pengajian agama, bakal jadi ustaz, bakal jadi ustazah. Tiba bila kita tegur, ya Allah, kenapa buat macam ni? Kamu ni mengaji agama, bakal jadi ustazah, kenapa buat macam ni? Apa dia jawab? Ustaz, saya nak beritahu, saya ni bukan malaikat, kita orang ni manusia, ada nafsu Ustaz. Dia jawab. Lepas tu kita tegur lagi, janganlah buat macam ni, sayangilah ibu ayah, aku takut tak dosa. Ingat tak dosa balasan Allah di akhirat besok, azab Allah. Apa dia jawab? Ustaz, Allah berfirman. Dia sebut firman Tuhan tu, sedap tu. Allah berfirman, la ikraha fid din, dia kata. Tiada paksaan dalam agama Ustaz. Ustaz tak boleh paksa kita orang, kata. Hidayah itu milik Tuhan. Ustaz tak boleh paksa, kata. La ikraha fid din. Dia baca ayat Quran tuan-tuan. Nasib baiklah orang lain, saya punya squad yang pergi tegur tu. Kalau saya yang tegur, penampau saya bagi sebiji. Korang asam betul. Ayat Quran tu untuk orang kafir. Memang orang kafir tak boleh dipaksa untuk masuk agama. Kamu dah orang Islam, kamu kena ikutlah. Wa qalu sami'na wa ata'na. Kena ikutlah. Kami dengar ya Allah, kami taat. Tapi dia buat pula hujah orang kafir tu. Dia main-main ke ayat Allah.
Itu ajaran sesat yang lebih teruk pada ayat pin nampak ni. Ya saya buat ayat pin tak habis-habis ayat pin. Ni saya nak ceritakan. Ada satu cerita malam mereka ni, memang real punya. Ustaz Zul dia pimpin Qiyamullah apa semua. Saya ada projek saya 300 orang, kita main turun ke bukit. Bawa makcik-makcik ni semua, yang berjubah, yang bersuban, yang bertudung labu. Mari kita makcik-makcik tengok lubuk anak kita melepak. Tuan-tuan, kalau duduk kat surau, anak tak ada kat rumah, anak keluar dengan boyfriend, kita tak risau sebab kita menyembah. Kita nampak dinding ada tulis ayat-ayat Quran, ada ayat-ayat Quran. Kita rasa tempat, kita rasa selesa sebab kita duduk tempat selesa. Tapi tuan-tuan, kalau kita pergi duduk lubuk Bukit Bintang, pergi Jalan Telawi, pergi Bangsa, pukul 3 pagi, 4 pagi, kita akan tengok dengan mata kita. Di sana tak ada ayat-ayat Quran macam di sini. Tak ada ayat orang nak nyebutkan nama Allah di sana. Di sana keadaan tenang. Itulah tempat anak-anak kita duduk yang tak ada dekat rumah yang hilang ni. Selama ni mak ayah tak tahu kena goreng anak dia. Pergi mana? Tadi pergi mana? Saja je, pergi rumah kawan, study, dia kata. Study? Rupanya Sawi Legun. Rupanya ada projek dia dekat uptown. Ada benda yang berlaku pada anak, kita tak tahu. Kita percaya. Sebab itu hari ni saya dah 15 tahun dah repair recycle manusia ni. Dah 3 hospital dah kita buat. Darul Islah 5 tahun, Kerajaan Terengganu, Pusat Pemulihan Dadah Kerajaan Terengganu 3 tahun. Sekarang ni Raudatus Salihah, Rumah Kebajikan Perkit yang keluar dalam TV, keluar Ustaz Khabar, apa semua ni dah 2 tahun. Tu di Ulu Langat sana, Pak Eka orang bagi, alhamdulillah. Jadi nak ceritakan kita buat tu dah berapa hospital dah. Jadi daripada kes-kes yang kita terima ni, kebanyakan ibu ayah kena tipu. Saya tanya dia, pakcik ada hal apa datang? Ginilah Ustaz, saya ni anak saya ni lah lagi saya jumpa dah kat bilik tidur dia, siap jarum apa semua. Teruklah anak saya ni. Berapa lama dah dia kena tu dia? Saya rasa baru lagi. Baru tu berapa lama? Dia kata dalam, saya ingat sebulan ada lah agaknya. Sebab jumpa bila? Jumpa baru lagi tu. Betul ke sebulan? Yalah, rasa-rasa sebulan. Mustahil dia sampai 2 bulan 3 bulan tak. Rasa-rasa sebulan sebab saya dah hintai dia banyak kali. Saya tengok bulan ni lah yang berketara sangat, yang dia ambil dadah. Jadi akhirnya kita tanya lagi. Kita kata, pakcik duduk rehat, saya nak jumpa budak. Kita pun tanya budak, kamu isap dadah ni lama dah? Baru lagi Ustaz, kata. Baru lagi berapa lama? Baru lagi Ustaz, kata. Baru tu berapa lama? Baru lagi Ustaz. Baru tu berapa lama? Pang, tak sikit meja. Dia terkejut macam tu. 5 tahun Ustaz. 5 tahun baru. 5 tahun baru. Baru 5 tahun. Yang ayah baru sebulan. Yang anak baru 5 tahun. Kan nampak anak tipu. Hidup tipu bapak tu. Tipu mak tu. Tapi inilah realiti kita pada hari ni. Kita percaya je anak kita selesa dekat luar. Kita tak turun. Kita tak tahu. Kita duduk dengan golongan selesa. Nak suruh masjid ni golongan selesa. Golongan orang nak balik pertuan dah. Sebab itu kita buat perubahan dalam dakwah ni. Kita pergi gempur tu tempat-tempat maksiat. Alhamdulillah polis kontijen Selangor beri kebenaran pada kita untuk gempur di Shah Alam. Kemudiannya IPK Kuala Lumpur beri kebenaran kepada kita. Kemudiannya JAIS beri kebenaran kepada kita. Ni keluar dalam metro ni. Jawi beri kebenaran kepada kita. Alhamdulillah keluar dalam surat khabar semua. Operasi daripada badan NGO, kita pergi buat kerja. Cukup remaja-remaja yang buat hal. Kita bawa ke bawah masjid KLCC. Ketika Ustaz Zul tengah zikir munajat, pimpin Qiyamullah, kita pimpin remaja-remaja kat bawah tu. Pergi hubungi mak bapak, taubatkan mereka. Tu kerja serentak tu tuan-tuan. Yang makruh buat, yang mencegah munkar kita buat tu. Serentak tuan-tuan, tu kerja. Jadi sebab itu pencapaian kita tengok pada hari ni teruk bila kita pergi ke tengok ke tempat-tempat konsert ni, anak-anak kita pakai tak senonoh ni. Memang kita tak sangka kita dan mereka. Anak kita pakai begini rupanya. Berbanding dengan tahun 57 dulu kita mereka. Dan kemudiannya dulu bukan ada, kita pernah bertemu remaja-remaja yang terlibat dengan skinhead, black metal, punk, kumpulan-kumpulan gangster di sekolah-sekolah. Hari ni samsin di sekolah sampai bunuh tahu pelajar tu. Yang kes Muhammad Afiq di sekolah Kuala Lumpur, Pahang, sekolah menengah agama. Begitu juga kes yang sekolah menengah Negeri Sembilan tu, bunuh tu, dia pukul smackdown ramai-ramai. Dia tangkap Spider Rock tu, dan empah kepala macam tu ramai-ramai. Tu pengaruh Gusti, mati budak dikerjakan ramai-ramai. Jadi sekarang ni rata-rata sekolah, sehingga ke sekolah-sekolah agama, gejala budak-budak ragging pelajar ni, kumpulan samsin sekolah ni begitu berleluasa dia di setiap sekolah, termasuk sekolah-sekolah agama tuan-tuan. Jadi sebab itu benda ini tak pernah terjadi zaman kita dulu.
Zaman-zaman orang tua-tua kita dulu tahun sebelum mereka tak pernah. Dan begitu juga kes black metal. Macam mana pelajar-pelajar boleh berkumpul pegang Quran dengan nama syaitan, bahawa sesungguhnya kami telah tidak percaya lagi kepada Allah. Ya, bahawa kami tak percaya lagi kepada Allah. Lepas tu dia ambil Quran tu, dia bentang macam surat khabar tu. Lepas tu dia bertelanjang bulat, dia berzina atas Quran tu. Dia lapis Quran, dia berzina laki perempuan tu, berzina atas Quran. Lepas pada tu dia koyak Quran ramai-ramai, dia bakar Quran, dia pijak Quran ramai-ramai. Tu dia black metal tu. Ingat black metal ni apa? Tu dia. Remaja-remaja termasuk yang sekolah agama pun ada kat Kedah tu terlibat. 830 kes yang dikesan oleh JAKIM. 830 orang yang jenis murtad style macam tu, tuan-tuan. Tu black metal. Ya? Belum lagi bosia, tuan-tuan. Bosia, pelacuran, arak, macam-macam, tuan-tuan. Hari ni kalau nak cerita pelacur pun ada kelas lagi. Tua-tua pelacur ke kat lorong Haji Tahir. Tak pasal-pasal Haji Tahir dapat nama. Ya? Lorong Haji Tahir tu, tua-tua pun sekali servis RM50. Ada jugalah nilai. Tapi pelacur hari ni, saya nak cerita ni, SMS saya banyak dapat ni daripada pelacur-pelacur yang moden, anak-anak kita ni. Bukan tua, baru 13 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 14 tahun. Yang tengah orang kata nak naik, tapi dah jadi pelacur. Pelacur bukan dapat duit, sekadar member ajak, jom jalan, kena TO, kena kopi, belanja makan je, dah boleh main dah. Tu tuan-tuan, dah sampai ketagih set dah budak ni. Dia buat 18 tahun, dah ketagih set dah berpuluh-puluh lelaki, kat 30-40 orang dia layan. Ni macam mana ustaz, saya nak balik ni, saya dah tak boleh tahan gian ni. Kirim SMS ke saya, nak gambarkan bahawa remaja-remaja hari ni tu tuan-tuan, dia sudah sampai tahap lebih teruk daripada pelacur. Ini pencapaian 40 tahun kita merdeka, bukan seorang. Begitu juga anak zina. Anak zina pun bukan seorang yang lahir. Sehingga tahun 2001 saja Jabatan Pendaftaran Negara merekodkan anak zina yang lahir kat bumi Malaysia yang dah merdeka ni 53,309 orang. Tu anak zina. Kempen-kempen pakai kondom pun tembus juga. Tu 53,309 orang yang dia letak di rumah-rumah kebajikan. Ikutlah bapa angkat dia ambil. Kalau bapa Hindu, Hindulah budak tu. Kalau Kristian, Kristianlah budak tu. Tu nak cerita. Belum lagi cerita pasal murtad. Ni murtad ni, berlambak lah ni. Saya nak cerita pelajar kolej murtad, masuk gereja Kajang. Ini budak Kelantan, datang cari kerja kat kilang JBC Shah Alam, murtad. Saya selamatkan, teruk menyelamatkan kes-kes macam ni, tuan-tuan. Bukan senang. 7 kali masuk gereja Kelang, minum holy water, dah kena rasuk di jin, tendang terajang pintu, jais pun tak boleh pegang, tuan-tuan. Bukan senang kes macam ni nak handle. Saya selamatkan daripada gereja Kelang dan gereja Kajang. Banyak yang kes-kes budak-budak kita yang murtad. Jadi sekarang ni murtad pun kalau ikut statistik yang ada, ya, termasuk yang terbaru ini di Jabatan Agama Kuang. Saya ada semalam, saya telefon pihak penguatkuasa JAIS, tolong selamatkan satu kes budak Melayu yang dah dapat anak dengan Hindu. Anak Hindu sekarang ni duduk di estate kat TDI, kat Subang sana, duduk dekat estate Hindu. Budak Melayu tu dah dapat anak, dan kemudiannya dia akan kahwin besar-besaran 10 hari bulan di Gatri di Bukit Jelutong. Kuil dah siap cetak kad kahwin. Daripada nama Aminah tukar kepada Esmina dah. Itu nak cerita. Saya tanya JAIS, macam mana JAIS boleh selamat tak? JAIS kata, minta maaf lah ustaz, kami ni sebenarnya kami cuma unit pencegahan dia. Dia kata unit UTK, kami ada UTK. Dia kata UTK kami adalah, kami boleh aju pada UTK. Saya kata UTK cepatlah, betul tak? Sebab unit tindakan khas ni dia kena cepat. Hari ni rapuk, hari ni bertindak terus. Tak lah, sebab UTK sekarang ni bercuti ustaz, kata. Semua anggota bercuti mereka. Jadi saya nak tunggu hari Senin besok, tengoklah macam mana laporan dia orang ni. Sampai sekarang saya tunggu telefon, tak telefon. Inilah keadaan nak minta tolong, tuan-tuan. Nak minta tolong siapa yang berlaku ni? Lepas tu ada pula lagi 2 orang India buntingkan seorang gadis remaja Melayu dalam 6 bulan bunting. Dia bawa ke pejabat agama Kuang, dia beritahu, ustaz, tolong ustaz, saya sudah suka sama dia, dia pun sudah suka sama saya. Jadi tolong ustaz keluarkan surat supaya saya nak dia masuk Hindu, murtadkan dia. Dah dibunting dengan gadis Melayu, dia bawa ke pejabat agama, dia suruh pejabat agama keluarkan surat untuk murtadkan budak tu. Punya hebat orang India hari ni. Siapa nak tolong? Siapa nak bantu? Kes-kes macam ni. Jadi kes macam ni bukan sikit, berlambak. Ni berlambak, kalau saya sebut senarai-senarai ni berlambak. Dan statistik yang ada sekarang ni,
yang tak resmi yang saya dapat daripada Jabatan Pendaftaran Negara dan juga daripada Jabatan Agama Islam negeri-negeri, permohonan untuk murtad sudah mencecah angka hampir 100,000 orang Melayu nak murtad daripada agama Allah setelah 48 tahun kita merdeka. Dulu tahun 57 usah kata beribu orang, usah kata beratus orang. Satu manusia bernama Natrah tahun 50. Tuan-tuan semak sejarah. Kita dulu ada maruah, ada harga diri. Tapi hari ni cuba tengok, beribu orang kita murtad, beribu jadi penagih dadah, beribu yang jadi bosya, beribu jadi pelacur, beribu jadi tai arak, tai judi. Siapa nak tahu? Mereka ini semua bangsa kita, anak-anak saudara-saudara kita belaka, yang seagama dengan kita, yang kad surat beranak dia semua agama Islam, yang mengucap kalimah syahadah macam kita belaka, tapi sedang menuju ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kerja besar yang kita sedang hadapi. Sebab itu konsep kemerdekaan yang sebenar saya boleh sebutkan, umpama kita ada isteri yang cantik, kita beri pakaian yang cantik, beri barang kemahan yang cantik, berikan harta benda yang cantik, tapi kita mati pucuk tuan-tuan, tak boleh sempurnakan hak batin dia. Inilah merdeka kita pada hari ini setelah 48 tahun kita merdeka. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Masuzi kerana telah menerangkan kepada kita benda yang selama ni diselindungkan dan terselindung daripada mata kaca kita. Sekarang saya bagi masa seminit saja untuk siapkan soalan untuk kita tanya kepada tokoh-tokoh masyarakat di hadapan ni. Ada soalan? Sekira sampai 10 habis. Dengar tak dengar ada siapa depan-depan. Kita nak kompos soalan. Okey, yang belakang anak muda kita. Tak dengar, anak muda kena suara kuat. Kejap dengar. Nak nombor talian Bukit nak menjadi sukarelawan Bukit. Nak ada nombor telefon Bukit, lepas tu nak jadi sukarelawan Bukit. Soalan lain? Soalan lain? Orang perempuan tak ada soalan? Cepat soalan. Okey, semua telah berlaku. Okey. Yang telah kita memantau supaya jangan datang. Okey, sekarang saya serahkan soalan. Terima kasih kepada saudara yang memberi soalan. Jadi kita balik dia kata minta untuk mengulas. Jadi yang punca sebut Ustaz semua sebut yang kita tertipu. Kita semua sudah tahu Allah sebut inna dina indallahil Islam. Tiada agama yang disukai dan diridai Allah selainkan daripada din Islam ini. Inna dina indallahil Islam. Dah sebut. Dan kita tiap kali umat Islam diwajibkan sembahyang, dan yang wajib bersembahyang itu selain dipergerakkan wudhu sebagainya adalah Fatihah, supaya Fatihah ini mengingatkan kita sebagai hamba Allah. Kerana Fatihah ini ada 7 ayat, 5 daripada 7 ayat ni semata-mata memuji Allah, memuji kebesaran Allah, memuji Allah setinggi-tinggi pujian. Dia Tuhan yang mentadbir seluruh alam, bukan Shah Alam saja tapi seluruh alam. Kan? Kalau kita minta perlindungan daripada dia, minta pertolongan daripada dia, minta semua kita minta dan kita puji dia. Bukan kita minta, belum minta lagi. Yang 5 pertama kita tak minta apa-apa, kita puji saja. Kita puji dialah kita satu-satu tempat kita nak perlindungan, dialah satu tempat kita nak pertolongan. Tiap-tiap hari tidak kurang dari 17 kali kita sebut ni. Itu tak termasuk yang sunat, tak termasuk dalam doa yang kita sebut, tak termasuk dalam wirid kita sebut Fatihah ni. Tapi paling kurang kalau sembahyang wajib saja 17 kali Fatihah disebut. Dan sebut tadi, macam saya dah sebut tadi, ayat ke-6 dan ke-7 di mana kita diingati daripada Al-Quran, ayat Allah, supaya kita mengingati 2 perkara ni. Kita mengingati 2 perkara supaya kita minta jalan lurus kepada Allah,
jalan yang seperti mereka-mereka yang telah Allah beri nikmat, iaitu rasul-rasul, nabi-nabi, ulama-ulama, aulia-aulia, kekasih-kekasih Allah, orang alim, ustaz-ustaz, orang mukmin. Itu jalan mereka yang telah diberi nikmat. Dan juga jangan kami ikut mereka yang telah sesat, dan janganlah engkau suruh beri kami ikut mereka jalan mereka yang telah engkau murkai. Okey, macam-macam lah sekarang ni tafsir-tafsir moden ni macam-macam. Dia sapu semua je, masuk orang tak betul, masuk dalam tu. Tapi kalau dari tafsir jalan lama seperti Al-Alusi, dia kata orang yang sesat ni adalah orang-orang kafir, orang Kristian, dan orang-orang yang murkai adalah orang-orang Yahudi. Kan, seperti dalam tafsir Al-Alusi disebut seperti itu. Dan banyak lain-lain tafsir juga, dan banyak ulama-ulama mutakhbar mentafsirkan ayat ke-6 ke-7 begitu. Tapi malangnya hari ini itulah yang kita buat. Itu yang kita minta, jangan ikut, tapi itu yang kita ikut. Orang kafir pentadbiran kita ikut. Perlembagaan ditulis orang kafir Lord Reed, kita ikut. Kita kerja ikut general order tulis orang kafir orang Inggeris, kita ikut. Sistem pembelajaran kita ikut. Bayangkan tuan-tuan perempuan, seorang yang pergi mengaji di Universiti ITM, University ITM Shah Alam, Institut Teknologi Mara Shah Alam ni, ada satu bidang pengaji panggilkan tekstil, kajian kain. Kalau Melayu kain ni kan senang, tekstil, ada ayat apa modernnya tekstil, tapi kira kain lah. Dia mengaji kain je tuan-tuan perempuan. Tapi apabila dia lulus dengan BA kain, dia gaji jauh lebih tinggi daripada hafiz yang ada kelulusan fiqh, yang ada kelulusan tauhid, yang ada kelulusan usuluddin, yang ada urusan tasawuf dan semua ilmu Allah. Dia punya gaji jauh lebih tinggi daripada si ulama ni. Ulama kain ni gaji dia beribu, ulama yang hafaz Quran ni tak payah gaji, tak pula, reda je. Dia punya istilah reda. Orang Islam ni tak boleh mengaji Quran, jangan minta duit, reda. Itulah kita tertipu ni. Benda ni berlaku. Sistem perekonomian kita ikut sistem orang Yahudi, riba. Okey, jual beli futures, okey. Kenapa? Kerana orang kafir tipu kita. Dia kata Islam boleh, tapi jangan ekstrim. Jangan ekstrim. Macam mana dia punya penilaian ekstrim, tafsiran ekstrim, dia kata macam mana? Okey, sistem pentadbiran kita ditulis oleh orang-orang jahil. Sebenarnya kerana mereka tidak mengakui adanya Tuhan. Mereka meletakkan kita yang mengakui Allah Tuhan yang Maha Kuasa sama dengan mereka yang mempercayai Tuhan 150 Tuhan pun sama bakul. Kerana mereka telah mengasingkan antara ketuhanan dan pentadbiran negara tu asing. Separation of church and state dia panggil dulu. Abad ke-17 dia telah lakukan, di mana dulu waktu itu ulama-ulama agama ni ada kuasa. Dia boleh menasihati sultan, dia boleh menasihati pembesar-pembesar pemerintah. Tapi mereka kata kena asingkan kerana dia dah tak masuk akal lah. Sekarang kita takdir di tangan kita sendiri, kejayaan di tangan usaha kita sendiri, dan kita letak kekuasaan kepada individu-individu, dan kita naikkan taraf wanita, memberikan kebebasan pemerintah. Tapi sebenarnya mereka menghancurkan wanita hari ini. Hingga apa yang terjadi sekarang, cerita-cerita ustaz, cerita tu kebanyakan melibatkan wanita-wanita, anak-anak baru kita, 12 tahun, 13 tahun, 8 tahun pun ada. Ini mereka tipu kita, mengatakan dia itu lebih baik. Tapi kita sebagai Islam mengaji tapi hari itu kita tak sedar. Kerana cara mereka susun sistem untuk cuci otak, brainwash. Brainwash kita ni sangat halus, sangat halus. Ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 189, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yas'alunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj
Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, apabila ditanya mengenai bulan, katakanlah bulan itu adalah tanda-tanda waktu dan untuk menentukan haji. Memang kita buat untuk haji, untuk haji kita buat. Tengok anak bulan. Di Malaysia ni 5 hari aja kita Islam. 5 hari saja, satu Muharram cuti. Dulu masa saya kecil tak cuti, setengah-setengah. Saya ingat Johor, Kedah, Kelantan cuti. Selangor waktu tu saya rasa tak cuti lagi. Kuala Lumpur lagi lah tak cuti, satu Muharram. Saya rasa sekarang pun tak cuti di Kuala Lumpur. Satu Muharram tak cuti. Lagi apa? Satu Ramadan. Tengok anak bulan penuh. Ulama bertaburan di serata dunia Malaysia ni. Tengok anak bulan, tunggu, tapi tak nampak sebab tangguh raya puasa satu hari. Satu lagi Syawal, nampak anak bulan, besok raya. Dan dia tahu, Sultan kasih tahu kita ni betapa hebatnya kita ditingkatkan tahap kita berkuasa. Sultan kasih tahu kita besok nak raya. Begitu punya hebat dia nak tipu kita, dia angkat kita, taraf kita lu. Tu Sultan kasih tahu kita nak raya dalam Islam. Lepas tu 10 Zulhijjah, tengok anak bulannya nak menentukan 1 Zulhijjah tu, nak menentukan kita pergi kepada Arafah tu 10 tu. Tengok bulan. Tengok bulan tuan-tuan. Mesti pasal Al-Quran nak kata tengok bulan. Last kali apa? 12 Rabiul Awal. Maulud Nabi nak berayak daripada stadium Bukit Jalil ke stadium Bukit Jalil kecil. Tengok bulan juga, kerana tak ikut 20 April. Rasulullah lahir kalau ikut 2005 ni cerita ni 20 April. Kenapa kita tak sambut 20 April, kita sambut 12 Rabiul Awal? Kerana Allah mengatakan umat Islam harus mengikuti takwim Islam. Kerana takwim 2005 yang kita ikut sekarang ni, kalau dari segi ilmiah kita ikut, dia ada BC, kosong dulu 500 BC, mana before Christ, sebelum lahirnya Nabi Isa. Nabi Isa ni dalam Kristian dia ada Trinity, dia panggil 3 in 1. Dia adalah Tuhan, dia adalah anak Tuhan, dan dia adalah hantu kudus. Nama Allah tu kudus. Dia juga semua. Nabi Isa ni dalam Kristian digelar Tuhan. Dan lahirnya Nabi Isa mulanya tahun 1 AD. Tahun 1 AD ni adalah daripada perkataan Latin yang berbunyi Anno Domini. Anno ni kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggeris dia berbunyi annual. Macam annual report, annual games, annual macam-macam lah kan. Annual meeting, AGM kan, annual general meeting. Dan Domini ini adalah the dominant one, atau dalam bahasa Malaysianya yang maha kuasa. Dan bagaimana kita sebagai orang Islam mengakui bahawa 2005 ini adalah tahun yang maha kuasa dilahirkan. Mustahil kita sebagai Islam percaya beri. Tapi itulah kita dah beribu tahun. Adik, berapa tahun dalam tahu Islam? Tarikh lahir awak? Berapa? Tak tahu. Bukan saja adik ni, saya rasa 3 suku atau 45 daripada semua yang berada di sini tidak tahu tarikh lahir dia dalam bulan Islam. Sedih. Inilah cara dia. Dia buat kita kerja cuti hari Ahad. Cuti hari Ahad dalam agama Kristian memang hari Ahad is the day of rest. Hari Yahudi, agama Torah mengatakan hari Sabtu, hari rehat mereka. Dan agama Islam mengatakan hari Jumaat, hari yang teristimewa dalam hari-hari dalam seminggu itu hari Jumaat, dan kita berehat dan pergi ke masjid beramai-ramai. Tapi malangnya di Malaysia ni kita diwajibkan cuti hari Ahad supaya hari Jumaat tu kita bekerja. Kalau ada kerja banyak, ada tender nak masuk sebelum pukul 4, kerja waktu Jumaat tu. Bos beli Kentucky Fried Chicken, working lunch. Itu berlaku. Kadang-kadang ada mekanik kerja, ada bos nak ambil, lepas semayang dia nak ambil kerja, supaya bos boleh ambil. Jadi itu cara dia dengan halus. Tapi itu melanggar firman Allah dalam Rasulullah. Allah suruh ikut bulan, kita ikut matahari.
Sistem KP ni dia ikut matahari. Tapi dia ikut matahari pun dia ikut dia suka je. Sebab kalau ikut matahari, dia patut ikut macam waktu maghrib lah, kita tukar hari kat maghrib. Itu sebab semayang yang pertama waktu maghrib. Banyak orang kita sampai hari ni tersilap. Semayang pertama apa subuh, dia kata. Subhanallah. Semayang pertama subuh, dia kata. Semayang pertama adalah maghrib. Sebab itu kita tarawih pertama kita maghrib. Dan semayang tengah yang dicerita dalam Al-Quran yang penting adalah subuh. Itu yang terpenting, dia kata, sebab memang susah 2 rakaat tapi nak bangun subuh tu payah kan. Yang pertama maghrib, yang kedua zuhur, yang ketiga asar, yang keempat maghrib, yang kelima isyak. Bukan satu subuh, 2 zuhur, 3 asar, maghrib dan isyak. Dia bermula daripada maghrib. Tapi kita kerana sadar tersilap, kita terus ikut hari semayang pertama subuh. Sebab kita ikut Kristian punya ni kalender, dia bermula hari 12.30 malam. Yang apa digunakan untuk 12.30 malam pun tak tahu apa. Sebab dia hari berubah, matahari turun tadi lah. Kalau ikut matahari, sistem dia ikut matahari. Sistem 2005 ni menggunakan kaedah matahari. Bulan-bulan diukur dengan matahari. Nama dia bulan tapi ukur matahari. Kenapa dinamakan bulan? Kerana Rasul Allah sudah firman kita, inilah bulan. Inilah ukuran kita, bulan ini. Sebab istilah itu digunakan bulan ni, tak gunakan 1 tahun ada 12 matahari, tak cakap. 1 tahun ada 12 bulan. Sebab kita gunakan bulan. Tapi hari ini seorang pun tak tahu siapa bila tarikh dia lahir. Bila nak mati besok ada dekat batu nisan tarikh lahir, tarikh kematian dia dalam. Cuba cek, saya dah cek, saya pergi tengok dekat ada tarikh dalam Islam. Kenapa? Sebab dia nak bertemu dengan Allah nanti. Oh, barulah nak Islam. Daripada lahir sampai mati, lantak engkau lah, tak payah ikut Allah. Tak payah ikut perintah, ikut tu. Ikut itu kafir. Seperti mana bercanggah dengan niat dia waktu semayang tadi. Jauh aku, jangan aku ikut orang kafir, jangan aku ikut orang Yahudi, tapi itu yang diikut. Ini yang saya tak faham. Tapi kadang-kadang boleh fikir boleh faham juga. Sebab kalau di Malaysia ni Islam datang, dia masuk cara pelik. Sehingga 50 tahun dulu di Malaysia ni, saya buat kajian, tak ada Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Kerana apa? Kerana Al-Quran itu istimewa. Al-Quran itu tidak boleh terjemahkan dalam lain bahasa. Itu sebab dia diturunkan dalam bahasa Arab. Memang istimewa. Tapi kalau kita tidak faham langsung, surah An-Nas kita tak tahu, surah Baqarah kita tak tahu mana, surah yang lain surah kita tak tahu, surah kan beratus-ratus ayat, beribu ayat, 6,000 lebih ayat kan dalam Quran. Kita tak faham, nak buat apa? Kita ramai kawan-kawan Ramadan khatam Quran, ada setengah tu tiap bulan khatam Quran. Saya tanya apakah masuk surah An-Nas, tak tahu. Tak tahu. Ini pun saya ramai kat sini yang hebat-hebat ni datang masjid, sanggup tinggal Mawi semua datang masjid. Tapi tak tahu apakah sebenarnya yang diajar dalam buku Allah. Kena tunggu daripada ulama. Dulu kat Malaysia ni ulama yang balik bekas ulama terus. Padahal Pak Haji itu naik kapal, dia turun Mekah, dia tawar, dia buat apa betul, dia balik. Dia pun tak faham bahasa Arab. Dia pun tak faham apa yang cerita dalam Quran tu. Tapi sebab dia dah pergi Mekah, dia balik, semua panggil, Tuan Haji, Islam ni lah, Islam tu bagus, kita kena sembahyang, kita kena puasa. Itu je lah cerita dia. Yang lain-lain kecil-kecil supaya kita jangan ikut kafir ni, kita tak cerita. Itu sebab bila kita merdeka, Iraq ni kan merdeka, Amerika nak bagi kemerdekaan dia, dia kata dalam undang-undang dia tiada undang-undang lebih tinggi daripada undang-undang Allah. Itu sekarang Amerika dah gauk kepala. Dia dah gauk, tapi kita tak ada. Undang-undang yang tertinggi di Malaysia ini adalah tu perlembagaan. Al-Quran jatuh. Sama, saya ada buat kajian, saya bukan cakap kosong. Sama tinggi dengan tahap adun, ahli Dewan Undangan Negeri saja hukum Al-Quran di Malaysia. Itu sebab seperti Ustaz cerita tadi, kalau anak kita murtad, bapa kita murtad, kita tak boleh buat apa kalau dia dah lebih daripada 18 tahun. Tak boleh buat apa. Sebab undang-undang lebih tinggi mengatakan dia boleh bebas mengikut agama yang dia suka. Nak 150 Tuhan ke, yang tak ada Tuhan ke, yang sekular ke, itu dia yang suka. Sebab itulah undang-undang yang dilaksanakan di negara ini.
Dan kita tertipu mengatakan kita ni dah bebas. Kebebasan yang kita nikmati seperti seorang banduan saya cerita tadi tu. Sebab kita ikut undang-undang orang sebelum mereka. Undang-undang jalan raya tahun 45 kita masih gunakan lagi. Undang-undang Felda tanah tahun 25. Undang-undang jual beli tanah tahun 1918 digunakan lagi. Tahun 25, tahun 15, tahun 53, 54 masih digunakan di Malaysia. Jadi macam itulah saya cerita tadi. Banduan keluar jail tapi makan waktu jail. Lepas makan kena buat exercise. Itu kena pakai baju warna jail ni baju. Lepas tu tengah hari kena tidur sekejap. Tu makan, tu main game, tu tidur balik. 9 dah kena tidur. Ikut undang-undang jail lah, tapi dia dah duduk kat rumah dia sendiri. Itulah kemerdekaan dia. Dia merdeka hanya dia mereka di luar penjara tapi duduk di rumah sendiri sama macam penjara juga. Itu yang berlaku di Malaysia ini. Kita rakyat Malaysia Islam ikut undang-undang yang ditulis oleh Lord Reed, orang kafir. Jadi saya telah cakap, saya sebagai artis dulu ni, saya di bawah sistem ni. Sistem orang kafir untuk antara 3S. Saya termasuk dalam seks dan song tadi. Saya termasuk di bawah seks dan song tadi. Kan? Sistem ni memang untuk merosakkan semua saja. Macam tadi yang istilah bulan tadi pun, itu dia nak merosakkan kita lah. Sebab kita seleka, kita kerja hari Jumaat, nak pergi semayang ada tugas penting, tender $1 billion apa dolar dah, tinggal semayang tak apa. Yang tukang nasihat pun orang Islam, kita tak apa, kita Islam boleh miss 3 kali. Boleh tahu lah ilmu ada ilmu tu, tapi salah guna. Ini bahaya tuan-tuan. Janganlah kita terus tertipu. Jangan biar anak-anak kita terus tertipu, fikirkan kita dalam keadaan zahir yang istimewa, yang enak, yang bagus. Yang sekarang seorang baik lah konon ni, si Mawi sekarang baik ni, dia mengaji Quran, dia nyanyi nasyid, dia dipilih sebagai Johan AF ni. Bukan, saya rasa yang apa, SMS ni dia kalah, tapi sebab nak sesat dan menyesatkan orang dia dan sesat. Kalau kita dengar itu hari selepas AF ada satu agenda rancangan TV, agenda dia ada orang dikumpul nak membincangkan bagaimana, kenapakah AF begitu berjaya. Jadi adalah orang Melayu semua duduk tu dalam panel tu kan, ketua hiburan Radio Era, ketua hiburan Astro, ada penasihat sosial daripada universiti. Mereka memberi benda, tapi semata-mata yang saya tengok semua fikir daripada Barat diislamkan dengan orang Islam supaya mengikut orang-orang yang kononnya Islam ni jadi satu simbol. Macam saya dululah. Saya satu cerita tadi pengerusi minta saya cerita mengenai pengalaman saya waktu saya dah artis. Sebelum saya menerima hidayah dan saya mengubah diri ke jalan Allah. Saya boleh cerita satu je sebab lainnya cerita saya terlalu malu nak cerita, dan saya tak mau mengaibkan orang-orang yang terlibat dalam cerita-cerita tu. Saya pergi satu majlis perkahwinan di Sungai Merak, Kajang. Dia dekat bawah ada pelamin, ada pentas, lepas tu ada kursi dua, ada oranges, lepas tu ada apa, tukang kipas, semua ada lah. Di depan tu ada orang tengah bersilat. Jadi saya dah tahulah kampung style, kita makan tu dah habis makan tu balik lah kan. Jadi tapi masa tu ada tu saya pun tengok lah bersilat, lepas tu ada oranges pengantin, saya pun tunggu. Jadi bila dah habis saya pun jalan. Bila saya jalan, pengantin perempuan turun pelamin tinggalkan suami daripada 1 hari nak salam dengan saya. Artis semua pukulan. Itu yang saya boleh cerita. Yang saya tak boleh cerita lebih lah. Mustahil nak fikir jadi, tapi jadi. Saya boleh garanti jadi. Isteri orang turun dari pelamin ikut saya. Kalau saya ajak masuk kereta, dia masuk kereta. Saya cakap duduk kereta nak saya autograf, dia mesti masuk dia. Mesti masuk kereta dia. Saya cakap saya tinggal pen kat bilik hotel, mesti dia ikut dia. Itu dia artis dia pukulan. Jangan main-main ni. Saya bukan main-mainnya hal ni. Saya nak ingatkan tuan-tuan, perempuan yang hormati sekalian, ingatlah. Jangan, saya cakap anak-anak saya terus terang, saya lebih suka awak tengok EPL daripada awak tengok AF
Saya ikat anak saya. Saya lebih suka awak tengok apa Maria Sharapova main tenis daripada awak tengok Mawi dekat IIF tu saya. Sekurang-kurangnya itu orang kafir dia pakai skirt itu dia hal lah saya cakap. Tapi AF ni semua orang Islam, orang Malaysia. Bukan semua lah, 90%. Dan seorang pun tidak ada yang apa? Yang menunjukkan image Islam. Mawi itu ada juga dulu mula pakai kopiah, sekarang langsung dia tak ada kopiah lah. Artis-artis yang terlibat ada satu rancangan apa salam dari Pantai Timur. Perempuan tu ada seorang dulu dia berlakon lah cerita tu dengan si apa Emra Jolie dan ada yang Kelantan tu kan, komedian Kelantan tu. Perempuan dulu pakai tudung, sekarang dah tak pakai tudung. Dan itu berlaku. Dan inilah gunanya artis, supaya dia dah jadi idola, dia dah jadi pengikut. Jadi kalau dia buka, kita pun buka lah. Kita punya idola dah buka, kita buka. Itulah. Jadi saya minta maaf lah kalau saya terlalu emosional mengenai isu ni. Tapi saya dah tidak cakap dah. Sebab orang kita ni tak tahulah, terlalu manja ke, dah tertipu, dah terlalu lama, dah tak faham, dah kena tipu. Bulat kena tipu. Terus terang saya cakap, bulat kena tipu. Kita orang Islam wajib ikut hukum hudud, wajib ikut syariah. Tapi syariah dijatuhkan di bawah undang-undang yang lebih tinggi. Kita ikut maha kuasa punya tahun. Kita ikut hari cuti orang kafir. Itu yang kita ikut sekarang. Dan kita ikut. Ada yang tak pergi kerja hari Jumaat, hari Ahad pergi kerja ikut suku Sabi? Ada? Tak ada. Padahal itu hukum Allah dalam Al-Quran. Ceklah sendiri 189 surah Al-Baqarah. Wallahualam. Terima kasih pada penerangan yang begitu jelas, sejelas-jelasnya. Dan saya jam menunjuk pukul 10.30. Sebelum tu saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua hadirat yang saya hormati kerana tak berganjak. Inilah pukulan artis yang sebenarnya. Tak bergerak, nganga duduk lagi. Alhamdulillah. Jadi soalan yang kedua dan ketiga, kita masuk dalam soalan saya sekali, ya. Jadi pada penanya soalan nombor 2 dan 3 tu, kita masuk dalam soalan kita yang seterusnya. Jadi soalan saya nak ajukan kepada Maulana kita tadi, kita dah dijawab dah dalam sesi dia menjawab soalan hadirin. Jadi begini, saya nak tanya terus kepada soalan pada panel kita yang kedua, iaitu Ustaz Zulkarnain. Ustaz, soalan ni Ustaz agak sensitif Ustaz. Antara, kalau kita tengok tanggungjawab gejala sosial ni, tanggungjawab ulama dan umara. Jadi adakah kerana mereka berdua ni tidak bersepakat dan menyebabkan masalah ini bertambah panas, meruncing Ustaz? Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Tuan Musim, panelis, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalan cantik, panas. Tuan-tuan, saya baru lepas kena cabut gam, nama saya kena gam di Jakim. Tak ada keluar radio Hakim, dah stop lama dah. Yang boleh keluar radio RMS ya sekarang ni. Ni soalan panas lagi kok kena gam lagi. Ya tuan-tuan dan puan rahmat ya Allah. Saya boleh tengok ustaz kita tadi bercakap, Allah, macam orang bersilat je. Memang nama guru silat lincah aja. Bersilat sungguh. Azmil pula dia semangat bahawa dia pernah melalui situasi itu tuan-tuan sebenarnya. Sampai tempias ni. Ada bau lagi. Ada bau lagi sana. Semangat. Yang jadi semangat ni tuan-tuan sebab dia pernah melalui situasi itu. Sebab kita terus ditipu sebenarnya tuan-tuan. Sebenarnya disebut oleh Syekh Azmil tadi tuan-tuan, kita ditipu. Betul tuan-tuan. Sebab kalau kita melihat inna iddat asyhur indallah 12 syahra, bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Dan bilangan orang putih sebenarnya ada 10. Dalam master saya di UKM,
Bilangan orang putih ada 10 sebenarnya. Dia bermula pada bulan Mac sampai bulan Disember. Sebab Disember cakap bahasa Rom maknanya 10. November makna 9. Dan Januari dicadangkan pada zaman pemerintahan Julius Caesar. Julius Caesar oleh sebuah gereja ortodok menamakan Januari dan Februari sebenarnya Syekh. Januari ialah Tuhan orang-orang Rom yang namanya Janus. Tuhan ada dua muka, satu muka depan, satu muka belakang. Dan dia akan merayakan perayaan ini oleh orang-orang Yahudi. Sebab orang Yahudi merayakan kemenangan, mereka buat keputusan untuk menyalib Nabi Allah Isa pada 1 bulan 1. Yang orang pun tak faham tuan. Januari. Dan Februari dalam bahasa Latin makna Febro, makna kesucian. Diarahkan oleh gereja bernama Februari. Febro makna kesucian. Sebab bulan ni berlaku cinta suci di antara Jesus dan juga Mary pada anggapan orang-orang Kristian. Dan mereka anggap pada bulan Februari ialah dipanggil cinta suci, atau disebut dalam bahasa Inggeris the power of love, kehebatan cinta. Dan orang Melayu pun tak faham, dia sambut juga Valentine Day contohnya. Dan nombor 3 saja, April, Eparto, maknanya kegembiraan. Kerana pada bulan ini daun-daun akan berguguran dan mereka akan keluar bermain pada bulan tersebut, dan mereka dilarang marah pada bulan tersebut. Sebab itu mereka dilarang marah. Orang Melayu pun tak faham, sama juga April Fool. Dia pancit tahiyatul imam, jangan marah, April Fool, betul. Nampak tak tuan-tuan? Dan dia berjaya menyerang pemikiran orang Islam. Sebelum saya jawab minta Tuan Kursi. Dan juga tuan-tuan, bilangan hari, orang putih menyebut dengan perkataan nama Tuhan dia, Sunday. Sun makna matahari, Sunday, matahari. Monday, man, bulan. Day, hari bulan, tuan-tuan. Tuesday, Tuhan bagi orang-orang Esther. Tapi kita berbangga boleh sebut, you meeting bila? Monday. Sedangkan Islam tuan-tuan, dia menyebut hari dengan kiraan abjad. Hari yang pertama, hari kedua. Hari pertama apa dia? Ahadun, ahad. Qul huwallahu ahad, tunggal. Hari yang pertama, ahadun, satu, isnaini, dua, salah satun, tiga, rabi', empat. Nampak tak? Rabi', Rabu lah. Khamisun, lima, Jumatun. Berapa? Bukan 6 berkumpul, menyampuk je dia. 6 tu makna berkumpul. Mana orang Islam berkumpul, Jumatun, berkumpul hari tu. Sebab itu tuan-tuan, Nabi Musa minta, ya Allah, aku nak hari Jumaat. Sebab hari Jumaat, wala taqumu sa'ah ila yaumil Jumaat, tidak berlaku saat kiamat melainkan hari Jumaat. Dan hari Jumaat itu sayyidil ayyam, penghulu bagi segala hari. Nabi Musa kata, ya Allah, bagilah aku hari Jumaat, umat aku hari Jumaat. Allah kata, tidak wahai Musa, aku bagi engkau hari Sabtu, cuti hari Sabtu, semayang hari Sabtu, berkumpul hari Sabtu. Aku bagi Isa, orang Kristian, hari Ahad, cuti hari Ahad, semayang hari Ahad, berkumpul hari Ahad. Aku bagi Khamis kepada Nabi Allah Adam. Aku bagi Jumaat pada umat Muhammad. Mengapa Nabi Allah Musa nak sangat hari Jumaat, tuan-tuan? Sebab tuan-tuan, hari Jumaat ni Allah lipat gandakan pahala dia. Yang tidak tahu bilakah doa tu makbul. Ada ulama mengatakan sebelum imam berpaling ke belakang. Ada yang mengatakan di antara 2 khutbah. Dan ada yang mengatakan tidak tahu bila hari Jumaat tu. Sebab itu orang Melayu baca Yasin malam Jumaat, tuan-tuan. Sebab tak tahu bila doa tu makbul. Aku nakkan umat Muhammad buat kerja sikit dapat pahala banyak. Umat engkau besar-besar, umat engkau kuat-kuat, umat engkau panjang umur. Umat Muhammad kecil-kecil, umat Muhammad pendek-pendek umur. Umat Muhammad tak kuat. Umat Muhammad tak kuat, tuan-tuan. Buat qiyam besok sesama lah, Syekh. Tak kuat. Pergi masjid cari dinding, mana dinding? Cari kipas, tak kuat, Syekh. Duduk lama-lama lengah kaki, betul tak? Berapa kali lipat kaki dah, tukar-tukar kaki dah. Tak kuat. Aku bagi umat Muhammad biar buat kerja sikit dapat pahala banyak. Ini bulan Syaban, tuan-tuan, 700 kali ganda. Tuan-tuan hadir hari ini dapat 700, tuan-tuan. Hebat umat Muhammad. Walaupun tidur 700 ya. Buat apa tu? Buat pahala sikit. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah, Islam akan tu diserang. Sebab itu bila disebut masalah gejala sosial adalah tanggungjawab ulama dan umara, tuan-tuan.
Adakah mereka tak boleh buat kerjasama menyebabkan masalah tak selesai? Tuan-tuan, saya sebut dah tadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu ialah sebaik-baik umat Muhammad ni. Kuntum khaira ummah, kamu ni ialah sebaik-baik umat. Ta'muru bil ma'ruf, kerja kamu buat baik.